Murid-murid, hari ini kita akan sambung dengan tajuk wang. Okey, jadi hari ini kita akan belajar mengenai kredit dan hutang. Objektif pembelajaran kita ialah saya belajar untuk menerangkan maksud kredit dan hutang serta mengenal pasti perbezaan pembelian secara kredit dan tunai. Untuk kriteria kekayaan, saya dapat menghuraikan maksud kredit dan hutang yang betul dan menyatakan perbezaan pembelian secara kredit dan tunai dengan kita akan rujuk pada buku teks muka surat 107 dan 108, dan untuk latihan cikgu akan berikan latihan melalui kuisis. Kita buku teks muka surat 107, perbualan di antara seorang bapa dengan seorang penjual mesin penapis air. Okey, kita lihat di sini si bapa ni dia berkata, saya hendak membeli mesin penapis berharga RM4,850 ini. Okey, lepas tu penjual ni pun dia respon, dia kata baik tuan, sila duduk dahulu. Okey, jadi kemudian kita lihat penjual ni dia bertanya mengenai medium pembayaran. Okey, macam mana cara bapa ni tadi nak membayar untuk mesin penapis tersebut. Jadi si bapa ni jawab, saya bayar dengan kad kredit. Jadi di sini kita lihat cara pembayaran. Cara pembayaran dia menggunakan kad kredit. Macam yang murid pernah belajar sebelum ni pada tahun 4, kita ada beberapa jenis beberapa cara untuk kita melakukan pembayaran seperti menggunakan tunai, kad debit, kad kredit, kad prabayar, cek. Dia semua bergantung dengan apakah perkhidmatan ataupun barangan yang kita ingin beli. Jadi kita lihat apabila dia selesai melakukan pembelian tadi, jadi anak dia bertanya di dalam kereta, okey, kad kredit itu apa ayah? Okey, dia tanya kad kredit itu apa? Okey, jadi ayah dia pula menjelaskan kad kredit ialah satu kemudahan pinjaman yang diberikan oleh bank. Okey? Satu kemudahan pinjaman yang diberikan oleh bank yang bayar harga mesin penapis air tadi. Ayah tidak perlu membawa wang tunai yang banyak. Okey, jadi maksudnya di sini kad kredit ni kita guna dahulu dan kita akan bayar kemudian. Okey, jadi bank yang akan bayarkan dulu. Dalam situasi ini tadi, bank yang bayarkan dahulu untuk harga mesin penapis air itu, kemudian si bapa ni tadi dia akan bayar kemudian kepada bank. Okey, kenapa dia tidak menggunakan wang tunai? Kerana harga penapis air tadi adalah RM4,000 lebih. Okey, nilainya sangat besar. Kalau dia bawa wang tunai itu sangat banyak. Jadi untuk aspek keselamatan, mungkin ayah digunakan kad kredit. Okey. Jadi sekarang kita lihat ayah dia bagi penjelasan. Sekarang ayah berhutang dengan bank. Ayah juga dikenakan faedah pinjaman dan perlu membayar balik dalam tempoh tertentu. Jika gagal, bank akan kenakan caj bayaran lewat. Okey, jadi di sini kita lihat. Okey, selepas ayah dia gunakan kad tu, bank dah bayarkan, ayah dia berhutang dengan bank. Okey. Jadi bila dia berhutang dengan bank, macam biasalah kita kalau hutang itu perlu dibayar. Okey, jadi dia akan bayar balik dalam tempoh tertentu. Sekiranya dia bayar lewat, bank akan kenakan caj pula di atas kelewatan pembayaran itu. Okey, kita lihat di sini. Penerangan dia kredit. Apa itu kredit? Kredit ialah pinjaman, iaitu kemudahan menangguhkan pembayaran barangan yang dibeli atau sejumlah wang yang dipinjamkan oleh institusi kewangan. Okay, biasanya kredit ni kita akan dapat institusi kewangan yang terlibat ialah bank lah pada kebiasaannya. Okey. Seterusnya dia kata hutang ialah pinjaman yang perlu dibayar oleh seseorang. Okey. Maksudnya kalau kita ada pinjam duit orang, maksudnya kita berhutang dengan dia. Jadi kita kena ingat hutang perlu dibayar. Baiklah, pembelian secara kredit dan tunai. Okey, jika kita lihat di sini ada section harga untuk tunai apabila dibayar secara tunai ialah RM1,290. Manakala jika dibayar secara kredit selama 12 bulan, harganya ialah RM120.90 sebulan. Kita lihat situasi. Okey, yang murid perempuan ni berkata, keluarga Andrew membeli televisyen itu secara tunai. Jadi, dia akan bayar
RM1,290 itu dibayar terus. Okey, dibayar terus. Kalau murid lelaki ni pula berkata, keluarga Carol membeli televisyen itu secara kredit. Okey, kredit ni maksudnya dia secara hutang lah. Okey, jadi RM110.90 dibayar setiap bulan selama 12 bulan. Okey, jadi tempoh dia bayar secara ansuran tu selama 12 bulan. Okey, jadi dia akan bayar RM120.90 setiap bulan. Okey, itu harga setiap bulan. Jadi kita lihat di sini dia bagi pengiraan kalau sebulan dia bayar RM120.90 untuk 12 bulan pula. Jumlahnya ialah sebanyak RM1,450.80. Jadi harga dia lebih mahal berbanding dengan dia bayar tunai. Sebab kalau bayar tunai dia bayar terus RM1,290. Tetapi kalau dia bayar secara kredit, okey, secara ansuran selama 12 bulan dia akan jadi lebih mahal. Jadi akan dapat RM1,450.80. Okey, jadi apakah perbezaan di antara kredit dan tunai? Okey, untuk tunai, pembelian secara tunai, okey, tidak berhutang. Maksudnya dia bayar terus, habis bayar itulah nilai dia. Tapi kalau kita beli secara kredit, okey, kita berhutang. Okey, sebab kalau orang yang nak menjalankan perniagaan, kalau dia bagi harga yang sama tunai dan kredit, dia sebenarnya rugi sebab apabila dia gunakan kredit tu, dia bagi nilai yang sama, dia akan dapat jumlah tu pada tempoh yang agak lama baru dia dapat harga yang sama dengan tunai. Sebab tu apabila pembelian secara kredit, okay, jika kita lihat jumlah harga ni nanti adalah lebih mahal daripada tunai. Okay. Yang kedua, tidak dikenakan faedah. Okay, untuk tunai tidak dikenakan faedah sebab pembelian itu tadi adalah secara terus. Di sinilah yang cikgu katakan kalau secara kredit tu dia dikenakan faedah sebab peniaga mestilah nak untungkan. Kita sebagai peniaga mestilah kita ingin mendapatkan keuntungan. Sebab itu apabila pembelian secara kredit dia akan dikenakan faedah. Okey, yang ketiga, membayar harga asal. Okey, kalau secara tunai kita akan bayar harga asal. Tetapi kalau secara kredit kita akan bayar harga yang lebih daripada harga asal. Okey. Kemudian yang terakhir sekali, kalau tunai kita akan menggunakan bayaran penuh menggunakan wang tunai atau kad debit. Okey. Ingat semula wang tunai adalah duit kita bawa wang tunai. Kad debit pula kita menggunakan kad tapi dia tolak terus daripada akaun simpanan kita. Maksudnya kita kena ada duit dalam akaun tu baru dia akan tolak. Berbeza kalau kad kredit, okay, pembelian secara kredit kita ada dua cara bayaran, kad kredit ataupun ansuran bulanan. Okay, kalau kad kredit maksudnya kita berhutang dengan bank. Bank bayarkan dulu, kita bayar kemudian. Okay, beza pula dengan kad debit, mesti ada duit dalam akaun bank. Baik, murid-murid, itu sahaja penerangan cikgu untuk kredit dan hutang. Nanti kita akan jawab soalan di dalam kuisis. Itu sahaja. Sekian, terima kasih.